Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bertemu kita dalam siri yang ke-18 ini membincangkan tentang neo-Islam liberal ataupun Islam liberal kuasa dua. Di mana dalam neo-Islam liberal ini merupakan satu pendekatan yang sama dengan Islam liberal. Cumanya neo-Islam liberal ini membawa pendekatan yang nampak kelihatan Islami. Hujah-hujah dengan maqasid Islam, dengan nas Al-Quran, dengan alasan-alasan yang nampak seperti mana Islam. Sedangkan at the end, sedangkan matlamat akhir mereka bukanlah untuk nak melaksanakan Islam, tetapi memberi pelbagai alasan yang nampak kelihatan Islam bagi mengabui masyarakat dan bagi menutup niat sebenar mereka untuk tidak mengikuti tuntutan daripada nas. Inilah yang disebut sebagai neo-Islam liberal, Islam liberal baru ataupun Islam liberal kuasa dua. Kenapa diletak dengan kuasa dua? Kerana tingkatan kepalsuan yang mereka bawa itu tinggi. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, bahawa Islam liberal itu namanya Islam, tetapi hakikatnya dia bukanlah ajaran ataupun pandangan yang selari dengan Islam. Seperti mana duit palsu, dia bukanlah duit, tetapi dia kelihatan seperti mana duit kerana dia adalah sesuatu yang palsu. Hadis palsu, dia nampak macam hadis, tetapi dia bukan hadis. Begitu juga Islam liberal ini, neo-Islam liberal ini nampak kelihatan logik, boleh diterima akal, berhujah pula dengan maqasid Islam, tetapi pada hakikatnya bukanlah pelaksanaan Islam yang mereka mahukan. Yang mereka mahu ialah pandangan-pandangan mereka itu diketengahkan dan mereka tidak mahu dipaksa-paksa, ataupun mereka mahu ijtihad mereka itu diterima dan tidak boleh ditolak oleh orang lain ataupun berhujah dengan otoriti agama. Terdapat dua pendekatan yang disebutkan tadi, iaitu Islam liberal dan neo-Islam liberal. Islam liberal menolak pelaksanaan Islam dengan logik dan rasional. Namun neo-Islam liberal ini merupakan satu pendekatan yang menolak pelaksanaan Islam dengan logik dan rasional berdasarkan kepada maqasid ataupun manipulasi tafsiran-tafsiran supaya menggagalkan pelaksanaan Islam ataupun menolak pelaksanaan Islam dengan hujah yang Islam. Pada asasnya maqasid Islam ini terbahagi kepada 5, iaitu untuk menjaga agama, untuk menjaga akal, untuk menjaga nyawa manusia, untuk menjaga keturunan dan juga untuk menjaga harta manusia. 5 perkara ini merupakan perkara yang sangat asas, merupakan perkara yang sangat basic dalam memahami Islam, dalam memahami maqasid Islam. Kerana tujuan daripada pelaksanaan Islam ini ada 5 perkara ini. Apabila 5 perkara ini terjaga, maka insya-Allah keseluruhan hukum Islam itu, keseluruhan pelaksanaan Islam itu dijaga. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan agama, Islam meletakkan penjagaan menerusi hukuman murtad. Mana-mana mereka yang keluar daripada agama, ada hukum hududnya, iaitu hukum murtad. Yang kedua, untuk menjaga akal. Di mana menjaga akal ini Allah Ta'ala meletakkan hukum, iaitu hukum orang mabuk, iaitu dengan sebat, dengan bilangan 40 rotan ataupun lebih daripada itu, ataupun 80 rotan. Jadi hukuman sebat ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk mengelakkan manusia daripada merosakkan akalnya. Yang ketiga, menjaga nyawa. Allah Ta'ala meletakkan hukum qisas supaya dapat menjaga nyawa manusia, supaya tiada mana-mana orang yang boleh sewenang-wenangnya menumpahkan darah, malahan apatah lagi dengan membunuh mana-mana manusia yang tak berdosa.
maka terdapat beberapa hukum yang berkaitan. Ada yang bunuh sengaja, ada yang bunuh tak sengaja, dan ada kecederaan-kecederaan yang tertentu yang diukur dalam hukum qisas. Seterusnya, menjaga keturunan. Allah Ta'ala meletakkan Allah Ta'ala meletakkan hukuman berzina, iaitu dengan sama ada dengan rejam ataupun dengan rotan, supaya menjaga manusia daripada merosakkan keturunannya. Yang kelima, menjaga harta, iaitu dengan meletakkan hukuman daripada hukuman mencuri dan hukuman daripada merompak. Ini semua hukum Islam yang bersifat asas menjaga kelima-lima maqasid ini. Selain daripada itu, Islam juga meletakkan hukuman ta'zir dengan jumlah sama ada dengan denda, sama ada dengan sebat, ataupun dengan penjara, ataupun dengan apa-apa hukuman yang lain, bagi menjaga 5 perkara ini supaya tidak menyebabkan, supaya menjaga kesejahteraan manusia menerusi penjagaan 5 perkara ini. Walau bagaimanapun, dia adalah suatu tujuan, suatu maqasid yang di sebalik tujuan ini perlu kepada pelaksanaannya. Di mana menjaga agama ini tak sekadar sebut menjaga agama, tapi ada tata cara dalam menjaga agama yang perlu diikuti dan dituruti. Begitulah dengan item-item yang lain, perlu kepada aspek-aspek yang tertentu, perlu kepada pelaksanaan hukum yang tertentu bagi menjaga dan merealisasikan penjagaan dan pelaksanaan 5 perkara ini. Namun dalam kalangan kumpulan Islam liberal kuasa 2 ini, mereka memanipulasi istilah-istilah syara. Sebagai contoh, mereka menyebut hifzuddin, menjaga agama. Lalu mereka menganggap hifzuddin ini termasuklah hifzul adyan, menjaga agama-agama. Mereka ada yang membezakan antara dosa dan jenayah. Dosa hukuman dengan Tuhan, jenayah hukuman sesama makhluk, dan apabila seseorang itu melampau terhadap orang lain. Ada kalangan mereka yang membezakan antara dosa peribadi dan dosa awam. Ada di kalangan mereka yang mentafsirkan keadilan, kebebasan, kesamarataan mengikut tafsiran mereka sendiri. Dan mereka menggunakan pendekatan rahmatan lil alamin bagi menggambarkan sifat toleransi yang dibimbangi boleh menghilangkan elemen dakwah dalam pendekatan berkenaan. Begitu juga ada pendekatan yang ekstrim agama yang mentafsirkan ekstrim agama ni dengan tafsiran yang tertentu, dan mereka mahu pendekatan wasatiyah, pendekatan yang bersifat pertengahan. Namun pertengahan yang mereka maksudkan itu adalah pertengahan yang loose, yang tidak kukuh dengan pandangan agama, iaitu tidaklah terlalu baik dan tidaklah terlalu jahat. Ini beberapa contoh-contoh manipulasi terhadap hukum syarak, terhadap istilah-istilah syarak yang digunakan bagi mengabui mata supaya dapat dilihat sebagai pendekatan Islam, rupa-rupanya pendekatan yang jauh daripada tuntutan Islam yang sebenarnya. Sebagai contoh, hifzuddin la hifzul adyan, menjaga agama bukan menjaga agama-agama. Menjaga agama ini merupakan satu perkara yang teras dalam maqasid syariah, iaitu menjaga agama yang diletakkan sebagai maksud yang pertama dalam seluruh maqasid syariah ini. Hifzuddin ini bererti menjaga agama Islam daripada berlakunya khurafat, daripada berlakunya usaha-usaha memburuk-burukkan Islam, dan menjaga agama daripada mana-mana orang yang mungkin keluar daripada agama, dan menjaga kebebasan mereka yang berada dalam agama Islam supaya dapat mengamalkan Islam dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sesat, yang salah, apatah lagi keluar daripada agama. Menjaga agama ini tidaklah termasuk menjaga agama-agama yang lain, kerana agama yang lain itu dijaga oleh mereka ataupun padri mereka ataupun pendeta mereka. Mereka lah yang menjaga agama mereka sendiri. Namun kita tidaklah
memaksa mereka untuk memeluk Islam. Menjaga agama kita ini bukanlah bermakna kita menolak mereka, memaksa mereka, bukanlah itu maksudnya. Tetapi apa yang menjadi persoalan kita kat sini ialah hifzuddin, menjaga agama kita. Tugas kita orang Islam menjaga agama kita. Agama yang lain itu terpulang kepada pendeta dan kepada penganut agama-agama yang lain. Koranglah nak jaga agama korang sendiri, dan itu bukan tugas dan tanggungjawab dalam hifzuddin. Dalam perbincangan menjaga agama ini, kita berbeza dengan menghormati agama. Menghormati agama-agama yang lain ini merupakan satu tuntutan. Ya, kita hormat, tetapi kita tak menjadikannya dan kita tidak meletakkannya dalam konteks hifzuddin, tetapi kita menghormati kebebasan yang ada dalam agama yang boleh dianuti kerana dia sesuai dengan prinsip la ikrah fiddin. Yang kedua, yang kita dapat lihat bagaimana berlakunya kecelaruan apabila ada pihak yang mengangkat dan membezakan antara wilayah peribadi dengan wilayah umum. Dosa peribadi dengan dosa awam. Oh, ini dosa peribadi, ini dosa awam. So, dosa peribadi ini kita tak ganggu. Dosa awam ni kita perlu untuk kawal. Kalau minum arak tu di tempat awam, ini perlu kita kawal. Kalau minum arak tu di tempat yang private, maka kita tidak kawal. Walaupun begitu, kita orang Islam perlu mengambil sikap bahawa kita mempunyai elemen amar ma'ruf dan nahi munkar. Walaupun ada beberapa perkara yang perlu untuk diikuti dari sudut SOP-nya, tetapi kita tidak perlu untuk nak meluaskan wilayah peribadi ini sehingga tidak perlu untuk kita menyempitkan wilayah peribadi ini dengan mengatakan bahawa ada wilayah peribadi, ada wilayah umum, dan kita membezakan di antara dua wilayah ini dengan tujuan seolah-olah memberikan dan menghormati hak individu untuk nak melakukan apa sahaja. Sekiranya dalam wilayah peribadi, maka tiada gangguan. Sekiranya wilayah umum, ini berlaku dan boleh untuk ditegur dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, walaupun perkara itu peribadi, walaupun perkara itu personal, tetapi kita orang Islam mempunyai elemen nasihat menasihati, mempunyai elemen amar ma'ruf nahi munkar, mempunyai elemen untuk ditegur, dan barangkali dalam konteks yang tertentu berdasarkan kepada SOP yang tertentu, ada yang kita namakan sebagai penguatkuasaan. Ada penguatkuasaan bagi menjaga orang Islam daripada terjebak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Apabila dibesarkan dosa peribadi ini, dia merupakan satu perkara yang tak patut untuk kita sebar luaskan. Daripada orang tak tahu menjadi tahu, ni dosa peribadi, korang tak boleh nak ganggu saya. Ini dosa peribadi, korang tak boleh nak tegur saya, ini kerana ialah bersifat peribadi. Dia membuka satu jalan keluar yang begitu luas kepada mereka untuk melaksanakan dosa, kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Ini satu ruang yang luas yang sepatutnya kita menutup perkara ini. Namun atas nama kebebasan, namun atas nama hak asasi, kadang-kadang ini menjadi suatu masalah. Apabila berhujah, ini dosa peribadi, tidak boleh tajassus, tak boleh untuk kita mengintip-ngintip kerana dihalang dalam Al-Quran, la tajassasu. Namun perlu kepada konteks siasat syar'iyah untuk menjaga perkara ini supaya perkara dosa ini tidak menjadi satu normal yang boleh diterima. Perkara dosa ini sekiranya dia menjadi satu normalisasi, dia akan membawa sesuatu perkara yang negatif, dan masyarakat menganggapnya perkara biasa, dan susah untuk ditegur. Apatah lagi dalam suasana pada hari ini, menegur orang bukanlah sesuatu perkara yang mudah, kerana mereka payah untuk nak ditegur, susah untuk nak diberikan nasihat. Apatah lagi sekiranya kita menyorongkan dengan suatu istilah, ini dosa peribadi. Seterusnya, antara contoh lain yang boleh kita lihat ialah
Mereka mahukan keadilan Islam tanpa undang-undang Islam. Kita mahu kepada keadilan, kita mahu kesamaan, dan kesamaan itu macam mana? Ikut sendiri. Sedangkan untuk melaksanakan, untuk melihat keadilan itu perlu kepada pelaksanaan. Pelaksanaan itu perlu kepada hukum Islam. Kalaulah mahu kepada keadilan tetapi tidak mahu kepada hukum Islam, dia ibarat mahu kenyang tanpa makan. Kenyang itu maqasid daripada makan. Nak kenyang tanpa makan, nak adil tanpa pelaksanaan Islam, mana boleh? Kan? Inilah perkara yang kita nampak macamlah logik, nampak hujah-hujahnya, nampak Islamik. Kita mahu keadilan. Keadilan ni terdapat dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Menyebut ayat Quran, tetapi pada realitinya mereka tak mahu kepada undang-undang Islam, kerana undang-undang Islam dalam soal, kerana undang-undang Islam dalam hukum pusaka, undang-undang Islam dalam hukum kekeluargaan, undang-undang Islam dalam hukum jenayah dikesampingkan hanya kerana dilihat perkara itu sebab tidak adil. Mereka menunggu keadaan kondusif untuk melaksanakan undang-undang Islam. Bagaikan menunggu sembuh untuk berubat. Jadi untuk melaksanakan hukum Islam ini, menanti kondusif ini sesuatu perkara yang susah untuk nak dicapai. Seperti mana kerajaan melaksanakan GST ataupun kerajaan melaksanakan SST dan sebagainya, tanpa perlu untuk menanti rakyat faham dulu, tanpa menanti keadaan kondusif dulu begini-begini. Bila perkara tersebut dilihat sesuai untuk dilaksanakan, maka kerajaan menyusun jenteranya untuk melaksanakan perkara ini. Namun apabila nak melaksanakan hukum yang berkaitan dengan Islam, apatah lagi hukum tersebut dilaksanakan khusus untuk orang Islam sahaja, timbul pelbagai desakan, timbul pelbagai penentangan, yang penentangan itu nampak kelihatan Islamik. Kita mahu kepada pendekatan yang lebih kondusif, masyarakat yang begitu faham, nampak macam pendekatan Islam, tetapi realitinya pendekatan tersebut jauh daripada Islam. Begitu juga ada sebahagian mereka mendakwa hukum hudud, qisas, ta'zir bukanlah satu-satunya fokus yang perlu dalam Islam. Dia hanyalah sebahagian kecil sahaja. Memang betul, dia adalah sebahagian kecil, namun keseluruhan perkara ini perlu dilihat secara adil. Kan? Bagi melaksanakan perkara ini perlu kepada kekuatan mahkamah. Kan? Perlu untuk ditingkatkan kuasa mahkamah. Lalu sebahagian daripada orang Islam juga yang tak bersetuju dengan mengukuhkan peranan mahkamah syariah. Biarlah mahkamah syariah tersebut berada daripada kedudukan yang paling rendah daripada seluruh mahkamah sivil. Sedangkan itu adalah mahkamah yang paling tinggi. Maknanya mahkamah yang paling tinggi dalam syariah Islam ini berada di tahap yang paling rendah kalau dibandingkan dengan mahkamah sivil. So macam mana nak melaksanakan hukum-hukum yang ada? Kan? Lalu mereka kenapa? Kerana mereka mendakwa hukum hudud dan qisas dan sebagainya ini bukanlah satu-satunya fokus yang perlu diberikan. Banyak lagi perkara yang perlu diutamakan. Begitu juga ada di kalangan mereka yang melaungkan kepentingan untuk menjaga maqasid, untuk menjaga agama, untuk menjaga nyawa. Tetapi cara untuk menjaga agama, cara untuk menjaga nyawa, cara untuk menjaga harta tersebut berdasarkan kepada logik dan fikiran mereka sendiri. Beberapa contoh-contoh yang diberikan yang saya ambil daripada satu buku yang ditulis oleh Ahmad Farouk Musa yang berjudul Wacana Pemikiran Reformis, yang di mana dalam buku ini terdapat beberapa artikel yang saya ambil beberapa artikel tersebut untuk menjadi pengetahuan dan perbincangan dalam siri ini. Antaranya yang disebutkan dalam buku ini ialah perjuangan untuk menukar negara ini kepada negara Islam adalah usaha yang kesasar, usaha yang tersasar, yang terpesong. Tiada harapan bagi masa depan politik yang sedemikian. Umat Islam harus belajar untuk hidup dalam negara sekular
yang mempromosikan nilai-nilai Islam yang fundamental seperti mana keadilan, kebebasan, kesamaan, toleransi dan urus takbir yang baik. Jelas dia menyebutkan di sini ialah tak perlu kepada negara Islam ni, tak perlu. Kita perlu kepada nilai Islam yang fundamental, keadilan, kebebasan, kesamaan. Dan dalam penulisan dia ini, dia tidak bersetuju langsung dengan pelaksanaan undang-undang Islam, hukum Islam, kerana dia mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tadi. Dengan nilai-nilai inilah yang nampak kelihatan seperti mana Islam. Nilai-nilai Islam yang fundamental, keadilan, kebebasan, kesamaan. Sedangkan nilai-nilai ini sebahagian daripada Islam, cuma pelaksanaannya itu bukanlah sekadar melihat kepada nilai, tetapi pelaksanaan adil bebas itu perlu berlandaskan kepada syariah, bukan berlandaskan kepada maqasid semata-mata. Muka surat yang ke-18, penulis ini menyebutkan bahawa negara tidak harus mendikte, negara tidak harus menentukan bagaimana kita harus berpakaian di tengah khalayak awam, kerana ia berada dalam wilayah peribadi. Ini yang disebut sebagai dosa peribadi ataupun perkara urusan peribadi sahaja. Nak pakai apa tu terpulang. Negara tidak boleh untuk menentukan. Sedangkan negara boleh untuk menentukan paling tidak pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan untuk berada di pejabat-pejabat awam. Supaya mereka yang pergi ke pejabat awam ini perlu untuk menunjukkan pakaian yang sopan, khususnya di kalangan orang bukan Islam. Pakailah dengan pakaian yang lebih sopan, yang macam mana itu boleh ditentukan. Bukan dengan pakaian yang agak yang keterlaluan, yang tidak wajar untuk nak dipamerkan apabila apatah lagi untuk berada di pejabat-pejabat. Kerajaan boleh untuk menentukan set berpakaian yang tertentu supaya dia menggambarkan suatu akhlak, satu norma yang perlu ada dalam kalangan masyarakat Malaysia sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia yang perlu untuk mengikuti adat-adat yang berada di dunia timur ini. Penulis ni berhujah, dia mengatakan bahawa persoalan dhamir, persoalan hati seperti mana iman harus ditinggalkan kepada individu. Ini hati ni individu, kan? Tak boleh kita nak paksa-paksa. Ia bukan urusan negara untuk menjadi pengatur dan penentu dalam hal yang bersangkut dengan hati. Dia kata urusan hati ni urusan individu, terpulang kepada dia lah, kan? Untuk nak ikut apa, terpulang. Kita mengatakan bahawa kerajaan perlu untuk meletakkan satu undang-undang yang tertentu, peraturan yang tertentu, guide yang tertentu, bukanlah sampai tak memaksa, tetapi dia menjadi satu peraturan supaya dia tidak menjadi normalisasi yang akhirnya perkara dosa dianggap perkara yang biasa. Yang akhirnya perkara yang menjolok mata itu diterima sebagai satu norma yang biasa. Yang akhirnya kata-kata, penampilan, pakaian, kebudayaan yang jauh lari daripada tuntutan Islam dan jauh dan lari daripada tuntutan budaya ini ditolak kerana semangat yang ditunjukkan, kerana peraturan yang cuba untuk nak diperkenalkan dapat menjaga keharmonian masyarakat. Dalam muka surat yang ke-18, penulis ada menyebutkan tentang sebarang kepatuhan pada nilai agama tidak harus dilakukan secara paksaan. Negara harus menghormati keyakinan peribadi dan nilai moral dan tidak mengerahkan ke atas rakyatnya. Ini yang disebutkan lanjutan daripada tadi. Supaya negara memberikan kebebasan kepada rakyat dan tidak seharusnya meletakkan etika-etika yang tertentu, kod pakaian yang tertentu, kod perbuatan yang tertentu, dan mereka bebas untuk berfoya-foya, bebas untuk berkhalwat, bebas untuk minum arak. Barangkali itulah yang mungkin dimaksudkan, kerana apa dia letakkan peraturan, dia mungkin menyusahkan mereka dan menganggap itu sebagai satu paksaan kepada mereka. Dalam satu tulisan yang ditulis oleh Mustafa Akyol dalam bukunya Islam Without Extreme, dia mencadangkan supaya umat Islam ini meminggirkan amar makruf dan nahi mungkar. Kerana amar makruf dan nahi mungkar ini
dianggap sebagai satu paksaan ke atas orang Islam. Orang Islam menurut penulis ini perlu membezakan di antara perkara jenayah dan dosa. Jenayah, dosa, dua perkara yang berbeza. Jenayah apabila melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu dicerobohi, yang mungkin mengganggu hak orang lain, yang mungkin mencederakan orang lain. Ini satu perkara yang bersifat jenayah. Adapun perkara dosa ini, mereka menganggapnya sebagai satu perkara kesalahan dengan Tuhan sahaja. Kesalahan dengan Tuhan ini, itu serah kepada Tuhan. Tak perlu lagi untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sekiranya dia termasuk dalam menceroboh hak orang lain, mencuri, membunuh, mengapa, ini boleh bagi dia untuk ditegur, untuk diambil tindakan undang-undang. Kalau perkara dosa, ni serah sepenuhnya kepada individu berkenaan. Ini fahaman-fahaman yang nampak macam Islam, tetapi realitinya dia akan mewujudkan satu norma baru yang orang biasa dengan dosa, dan sedangkan dalam masa yang sama kita mempunyai elemen amar ma'ruf dan nahi mungkar yang perlu untuk dilaksanakan secara berhemah bagi mengekang rakyat dan masyarakat kita daripada terjebak kepada perkara dosa dan maksiat. Seterusnya dalam muka surat 144, penulis ini menyebutkan bahawa Islam bukanlah penawar yang menyediakan jawapan yang siap sedia kepada semua permasalahan manusia. Ulama Islam tidak merungkai semua permasalahan manusia. Sebaliknya, Islam menyediakan perspektif moral dan keadilan dengan mana umat Islam harus mencari jawapan kepada semua kemusykilan manusia. Kita maklum bahawa Islam adalah penyelesaian. Islam memberikan cara untuk menyelesaikan. Cumanya Islam tidaklah detail sehingga terlalu teknikal, tidak. Memang ada ruang kepada akal manusia untuk berfikir. Namun untuk kita mengatakan bahawa Islam bukan penawar yang menyediakan jawapan yang siap sedia, itu satu pendekatan, satu kenyataan yang agak keterlaluan. Kerana Islam telah pun menyediakan, namun akal manusia yang perlu berfikir bagaimana untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan. Dalam surat ke-135, penulis ini menukilkan pandangan seorang profesor yang bernama Prof. Abdullah Ahmad An-Naimi. Penulis mengatakan bahawa syariah tidak harus menjadi keistimewaan ataupun dikerah sebagai sumber undang-undang dan polisi negara. Tak boleh, dia kata. Syariah tidak harus kerana dia meyakini, hanyalah kerana ia diyakini sebagai kehendak Allah Ta'ala. Oh, tak boleh. Syariah ni tak boleh dikerahkan sebagai sumber undang-undang. Perlu untuk menjalankan sebuah negara yang bersifat sekular, di mana agama tidak boleh dijadikan asas dalam pelaksanaan negara ataupun dalam perlembagaan negara. Dalam muka surat ke-19, beliau menukilkan pandangan seperti mana Imam Syatibi dan Ibnu Ashur yang merupakan fuqaha Islam. Mereka dikatakan berpendirian bahawa matlamat tertinggi daripada semua pesan wahyu ialah menegakkan keadilan dan mencapai maslahah dengan merealisasikan kepentingan ummah. Semua itu hanya dilakukan menerusi kerahan akal. Saya yakin ulama-ulama begini tidaklah berpendirian seperti mana yang dinukilkan. Mereka berpendirian memang matlamat daripada hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan mencapai kemaslahatan. Namun mereka juga menekankan tentang soal pelaksanaan syariah, kerana pelaksanaan syariah itulah yang akan membawa dan menjadi wasilah kepada usaha untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan kepada manusia. Muka surat 136, penulis ini menyebutkan bahawa sekularisme tidak bermaksud penyisian agama daripada kehidupan. Yang dimaksudkan dengan sekular ini ialah negara harus menjadi sekular dengan maksud bersikap neutral kepada semua doktrin agama yang berbeza. Dengan kata lain, membiarkan kebebasan beragama dan menggalakkan kesamarataan dan toleransi agama. Tidak paksa mana-mana agama, tidak ikut mana-mana agama, ikut logik akal,
dan bukan menyisihkan agama daripada kehidupan. Ini yang mereka maksudkan dengan negara yang Islam tetapi tidak mengamalkan cara hidup Islam. Malahan mereka tidak mahu istilah negara Islam dan mereka menganggap usaha untuk menegakkan negara Islam merupakan usaha yang tersasar. Ringkasnya, hujah-hujah yang diberikan tadi, yang saya paparkan tadi, ialah hujah yang dilihat nampak logik, dilihat nampak sesuai dengan pandangan semasa, dilihat hujah yang sesuai dengan realiti yang perlu untuk diraikan, perlu untuk diberikan perhatian. Sedangkan hujah-hujah yang disebutkan tadi ialah hujah yang bertopingkan maqasid, yang nampak macam Islam tetapi pada hakikatnya at the end mereka tidak mahu kepada pelaksanaan Islam. Dan inilah yang dibimbangi dengan hujah-hujah yang sedemikian. Orang yang tidak mendalami hukum Islam akan terpesong dan terpedaya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.